Baik, selamat datang kepada bahagian kedua, 5 pro and con saman hutang. Okey, untuk kelebihan kedua, jika tanya saya, untuk kita menuntut hutang menggunakan saman di mahkamah sivil ini, kita boleh menuntut amount yang lebih daripada jumlah yang tertunggak tersebut. Kenapa kita boleh ambil lebih? Kerana apabila kita telah hadapi kesukaran orang lewat bayar kerana dia tidak bayar ikut masa yang ditetapkan, segala bentuk kerugian yang berlaku sepanjang tempoh kelewatan itu kita akan kira dan kita masukkan juga dalam tuntutan saman tersebut. Jadi kalau amount jumlah yang tertunggak itu, kalau kita katakan contoh 30,000, jadi kelewatan yang berlaku, kita punya operasi tergendala, kita punya bayaran lain, kita kena ganti rugi kepada orang kerana kita sendiri tidak dapat duit tu, ataupun kita terpaksa buat pinjaman. Jadi segala bentuk ganti rugi semua tu kita akan tuntut bersama-sama dengan hutang tertunggak tersebut melalui yang kita masukkan dalam saman kita. So jadi 30,000 boleh jadi dengan kerugian yang berlaku kita akan tuntut 35,000, 40,000. Tambahan juga bila kita hadapi perasaan yang stres, kita depres, jadi dia mengganggu emosi kita. Apatah lagi apabila orang yang orang yang berhutang dengan kita tu dengan sengaja melewatkan, tidak membalas, tidak mempunyai sebarang usaha untuk cuba menjawab panggilan kita, mesej-mesej kita, cuba untuk bagi alasan. Benda-benda yang menyukarkan selain daripada jumlah tuntutan tersebut juga akan diambil kira dalam saman ini. Kita bila dapat apa-apa kes daripada klien, kita akan ambil kira, kita akan tanya semua jenis fakta yang boleh berkait dengan kejadian penghutang lewat membayar hutang yang tertunggak. Kelebihan yang ketiga boleh ni mungkin biasanya kita tak perasan lah. Kadang-kadang, tapi ini bukan jaminan ni, tapi ia adalah satu pengalaman. Kadang-kadang the moment kita filekan saman untuk menuntut hutang kita, orang yang terima saman tersebut akan merasa takut, panik, dan akhirnya dia rasa kita serius untuk menuntut hutang ini. So nak tak nak dia kena cari cara bagaimana dia untuk langsaikan hutang dia kepada kita sebelum saman ini masuk kepada stage-stage seterusnya. Maknanya sebelum dia kena cari peguam, dia nak kena bayar peguam, and then peguam dia pula nak kena siapkan pembelaan, dia ada kos-kos dapatkan saksi, sediakan dokumen-dokumen. Jadi banyak benda yang dia kena tambah dalam keadaan dia tahu pada hujungnya nanti dia akan kalah. Jadi bila berlaku ketakutan begini kepada orang yang kita saman, terutamanya saman yang memang very clear cut lah, memang dia sendiri mengaku dan kita sendiri tahu dia tak ada defense kepada kenapa dia tidak bayar tu. Jadi apabila berlaku perkara begini, ada kemungkinan the moment dia dapat saman tu, dia akan terus bagi tahu kita, okey saya nak bayar 50% terus. Jadi dengan syarat dengan harapan supaya kita akan tarik baliklah saman itu. Kan ini dipanggil settlement, out of court settlement kan. Jadi dalam keadaan kita tak tentu dapat hutang bila, tapi bila kita filekan saman, dia terus communicate dengan kita untuk nak bayar. Ini adalah salah satu kelebihan. Ia mempercepatkan kita daripada kita nak kena tunggu sampai kesudah. Kita hanya spend amount untuk buka file dan juga filekan saman, kita sudah dapat perbincangan untuk mendapatkan bayaran itu balik kan. Jadi ini ada kemungkinan salah satu penyebab lah yang menjadikan dia rasa takut dan nak bayar betul-betul, sebab kita telah memulakan tindakan. Tapi kadang-kadang ada keadaan yang tak perlu filekan saman pun. The moment kita hantar notis untuk menuntut sahaja, bila dia nampak letterhead peguam, firma guaman yang hantar benda tu untuk menuntut, tak perlu masuk ke mahkamah pun, dia sudah communicate balik dengan kita untuk bayar balik dengan kita kan. Jadi ini antara kelebihan yang kalau kita serius nak menuntut hutang melalui saman di mahkamah sivil, dan orang akan nampak ini adalah satu tindakan yang sangat serius, dan orang akan mula yang mana dia mula-mula tak layan, dia akan mula layan dan dia akan mula fikir macam mana dia nak selesaikan. Kelebihan keempat pula, bila kita ambil kira dari sudut accounting lah, bila kita, terutama kita yang buat perniagaan ni, bila kita membuat sesuatu servis ataupun kita menjual barang, servis yang telah diberikan dan juga barang yang telah disampaikan kepada pelanggan itu adalah kita punya sale kan. Jadi kita akan keluarkan invoice, jadi sale invoice. Bila sale invoice dalam accounting, dia akan pada hujung tahun bila kita nak bayar cukai, sale ni semua akan dikira sebagai income. So berbeza dengan sale yang tidak dibayar dan dikira sebagai hutang yang tertunggak. Bila kita filekan saman dan saman itu telah mendapat keputusan, dia terus tukar daripada jadikan dia income yang menjadi asset kita, dia jadi liability, yang mana bad debt expenses kita perlu kita punya income akan berkurangan kerana hutang-hutang yang tidak dibayar ini yang telah diputuskan oleh mahkamah. Tambahan juga, semua kos-kos kita, kos guaman, kos pemfailan, kos untuk nak mendapatkan penghakiman, execution, pelaksanaan penghakiman, semuanya adalah expenses yang boleh dideduct, tax deductible. Ini ada dalam teka giling SHDN. Jadi ini antara salah satu dari sudut accounting, ia juga mengurangkan kita punya keuntungan, yang mana sekaligus mengurangkan cukai yang kita kena bayar. Berbanding jika kita tak buat apa-apa tindakan, ini dikira sebagai keuntungan, ini menambah lagi cukai, sedangkan duit itu kita tak dapat pun. Duit itu sekarang kita tengah rugi, tapi kita tidak diiktiraf sebab kita tak memfilekan tuntutan kita. Dan kelebihan yang kelima, pada pandangan saya, jika kita dapat filekan saman ini dan juga kita dapat berjaya mendapat keputusan, yang mana keputusan memihak kepada kita, dan defendant iaitu orang yang berhutang ni kena bayar dengan kita amount yang kita tuntut tersebut. Jika tidak dibayar, kita akan melaksanakan penghakiman tersebut, yang mana kita akan bankruptkan orang tersebut. Kalau dia company, kita akan
kita insolvenkan, kita liquidate company tersebut, mana aset-aset yang ada dalam company semua dicairkan untuk membayar kembali hutang kita. Dan orang yang bankrupt tu pula, bila kita dah bankruptkan dia, semua aset-aset dia semua pihak Jabatan Insolvensi akan ambil alih dan akan cairkan dan akan bayar pada kita. Jadi berapa banyak income yang dia dapat sepanjang dia di bawah proses bankrupt tersebut, semua income tu ada sebahagian yang akan bagi pada kita. Sampailah selesai semua hutang kita, sedikit demi sedikit, akhirnya barulah dia boleh membuat pelepasan bankrupt. Ya, so jadi bila dia lepas, barulah dia boleh berniaga macam biasa, dia boleh menjalankan operasi dia macam biasa. Tapi selagi tidak berlaku pelepasan bankrupt, maknanya Jabatan Insolvensi akan teruskan bayar pada kita. Ada orang cakap kalau dah bankrupt terus tak dapat kita punya hutang tu. Tidak ya. Lepas dia bankrupt itulah duit dia dikawal oleh Jabatan Insolvensi. Jabatan Insolvensi akan memastikan dia di perancangan kewangan dia tu akan ada bahagian yang akan masuk kepada kita dari masa itu semasa. Ya, selagi kita tak buat saman tuntutan sampai ke sudah kita tidak boleh melaksanakan apa yang kita nak tuntut ni, sampai ke sudah dia boleh berniaga, buka syarikat lain, lalas semakin banyaklah hutang dia yang tak diuruskan. Ya, jadi antara salah satu cara ialah bila kita saman melalui mahkamah ini, saman itu boleh digunakan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang lain kemudian. Untuk kita sita rumah, kereta, lelong dan sebagainya. Itu semua akan membantu untuk kita mendapatkan kembali hutang yang tertukar tersebut.